Pertamanya saya ingin menyatakan sokongan kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Puchong minggu lalu berkenaan fungsi dan peranan Pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak OCC selain daripada memperkasakan dan memberikan sumber yang lebih baik kepada OCC. Saranan yang dibuat oleh Yang Berhormat Puchong mengenai pelantikan Ketua Pesuruhjaya Kanak-Kanak sepenuh masa di Sabah dan di Sarawak juga amatlah penting, dan oleh itu Kota Belud menyokong 100% keperluan berbeza, latar belakang berbeza, kemudahan yang jauh berbeza. Saya harap kerajaan mendengar saranan daripada kami ini. Kedua adalah mengenai isu warga negara di Sabah. Seperti mana yang dilaporkan di dalam laporan tahunan Suhakam, majoriti aduan yang diterima di Sabah adalah berkaitan dengan isu hak kepada kewarganegaraan. Tahun 2022 daripada 170 aduan, 104 aduan adalah berkenaan hak ini. Begitu juga tahun 2021 daripada 157 kes, 76 kes daripadanya adalah berkenaan hak kewarganegaraan. Ya, diakui isu kewarganegaraan di Sabah ini sangat rumit sehingga hari ini masalah belum menemui titik penyelesaian, walaupun Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pendatang asing di Sabah telah selesai menyiasat dan menyediakan syur-syur yang berkaitan. Ini adalah berkaitan dengan kerakyatan daripada pendatang dan pelarian yang menetap di Sabah. Namun Tuan Yang di-Pertua, rakyat Sabah sendiri, khususnya di pedalaman Sabah, masih berhadapan dengan kekangan, dengan cabaran mengesahkan kewarganegaraan. Justru saya mohon pihak kerajaan supaya mengambil cadangan dan syur saya sebelum ini, iaitu mewujudkan fast track lane dalam mempercepatkan pendaftaran MyKad lewat untuk rakyat Sabah di kawasan pedalaman. Kerajaan perlu serius dan segera mengambil tindakan ini kerana mereka ini adalah rakyat Malaysia. Awal bulan lalu, negara ini diberitakan mengenai tindakan yang diambil oleh penguatkuasa ke atas penampatan Palau di Semporna. Palau ini adalah the Sea Gypsies. Selaku ahli parlimen Kota Belud, saya menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Keningau selaku Timbalan Ketua Menteri Sabah dan juga Presiden saya Yang Berhormat Semporna mengenai komuniti ini yang telah hidup lama di perairan Sabah dan sekitar. Tugas kita sebagai pemimpin juga is to educate the people. Ya, mohon izin. Orang kena sedar bahawa ada perbezaan antara PTI dan juga stateless. PTI adalah pendatang tanpa izin yang datang ke sesebuah negara tanpa dokumen dan melalui proses yang betul, kemasukan yang betul. Manakala stateless adalah orang yang tidak mempunyai warga negara. Perbincangan mengenai topik sensitif yang menemukan kedua-dua tokoh ini adalah salah satu permulaan yang baik, sebab isu kewarganegaraan ini menjadi satu isu yang begitu sensitif sehinggakan kadang-kadang tiada politician di Sabah yang mau bercakap berkenaan perkara ini. I really hope kita embrace perkara ini. Yes, PTI di Sabah masih belum selesai. Yes, di Sabah kita ada stateless. Kita boleh berbeza dari segi ideologi ataupun pendekatan, tetapi ada isu yang kita kena sama-sama berbincang dan harungi bersama-sama, sebab otherwise isu ini tidak pernah akan selesai. Kita boleh bercanggah dengan bagaimana cara kita mengurus, but we have to start the discussion. Kerajaan pusat dan kerajaan negeri harus bekerjasama erat dan mengambil tindakan yang lebih serius bagi mencari pendekatan yang seimbang di antara hak asasi komuniti ini di samping menekankan mengenai isu-isu keselamatan negara. Masalah tidak akan selesai kalau antara kita asyik bercakap dan menuduh antara satu sama lain. Oleh itu saya ingin cadangkan kepada pihak Suhakam supaya menganjurkan lebih banyak sesi diskusi terbuka ataupun open forum di Sabah untuk membincangkan isu ini. Jemput wakil daripada komuniti-komuniti di Sabah, para pemimpin Sabah, para pakar-pakar sejarah. Saya pasti ianya akan memberikan hasil yang baik dalam mewujudkan Sabah yang lebih harmoni dan bersatu padu.